Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-7 dalam silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5 di bawah tajuk pengaturcaraan linear, dan dalam siri video ini kita akan mempelajari tentang aplikasi pengaturcaraan linear. Anda akan bersama dengan rakan anda iaitu saudara Amir ya. Okey Amir? Ya cikgu. Macam mana Meh? Dah ready Meh? Jom cikgu. Okey, kita mulakan perbincangan berkenaan dengan aplikasi pengaturcaraan linear ini dengan melihat satu contoh masalah. Okey, cuba mari tengok masalah yang diberikan di sini. Amin nak komen apa? Panjang betul cikgu sampai satu muka surat cikgu Jenuh nak faham ni cikgu. Ish, Meh. Kenapa Meh? Bila jumpa soalan macam ni, Amin tak suka ke? Amin nak kata macam tu lah cikgu. Ish, jangan macam tu Meh. Itu negatif tu dia macam ni Meh. Memanglah soalan ini nampak panjang Pengaturcaraan linear ni memang macam ni lah rupa soalan dia. Bukan satu yang pelik Meh. Tapi Meh, kita ada teknik sebenarnya apa yang patut kita buat ialah kita akan permudahkan masalah ini ke dalam bentuk yang mudah difahami. Macam tu Jadi yang penting Meh, ambil belajar dulu. Kita tengok nanti. Soalan ni senang ke susah? Boleh Meh? Okey cikgu. Kamu ni tak nak susah langsung Biasalah cikgu, generasi moden. Sudahlah kamu ni. Jom kita belajar. Okey Meh, kita baca dulu masalah ni Baik, sebuah institusi kemahiran menawarkan dua kursus kemahiran iaitu kursus membuat perabot dan kursus membaiki penghawa dingin. Bilangan peserta bagi kursus membuat perabot ialah X orang dan bilangan peserta bagi kursus membaiki penghawa dingin ialah Y orang. Pengambilan peserta berdasarkan kekangan berikut. Yang pertama, jumlah peserta kedua-dua kursus tidak melebihi 80 orang. Kekangan kedua ialah bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus membuat perabot. Yang ketiga, bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin mesti melebihi bilangan peserta kursus membina perabot sekurang-kurangnya 10 orang. Okey. Seterusnya, soalan yang pertama, selain daripada X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong, tuliskan 3 ketaksamaan linear yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, soalan B, dengan menggunakan skala 1 cm kepada 10 orang peserta pada kedua-dua paksi, bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Dan soalan C, dengan menggunakan graf DB, cari yang pertama, julat bagi bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin jika bilangan peserta bagi kursus membina perabot ialah 20 orang. Yang kedua, jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran mingguan bagi kursus membuat perabot dan kursus membaiki penghawa dingin masing-masing ialah RM60 dan RM70. Macam mana Mai? Boleh masuk otak tak? Oh, tak boleh masuk lah cikgu. Banyak sangat cikgu maklumat yang dia nak sampaikan cikgu. Tak masuk otak langsung. Ish, kamu ni Mai. Sabar Mai, sabar Okey, cikgu tunjukkan teknik dia nak bagi mudah Okey cikgu, okey. Okey Mai, kita lihat cara penyelesaiannya Baik, sebelum tu kita baca sekali lagi masalah yang diberikan iaitu sebuah institusi kemahiran menawarkan dua kursus kemahiran iaitu kursus membuat perabot dan kursus membaiki penghawa dingin. Okey, di sini dia nak menyatakan tentang sebuah institusi kemahiran lah. Kalau dalam konteks tempat kita ni, dia macam giat mara tu lah kan. Okey, itu adalah institusi untuk yang menawarkan kursus-kursus kemahiran Baik, di sini ditawarkan ialah kursus membuat perabot dan juga penghawa dingin. Dan dinyatakan di sini bahawa bilangan peserta yang mengikuti kursus itu iaitu kursus membuat perabot ialah X orang dan bilangan peserta bagi kursus membaiki penghawa dingin ialah Y orang. Okey. Jadi di sini masalah yang diberikan di sini seperti mana yang kita katakan tadi, apabila masalah itu dinyatakan dalam bentuk ayat yang panjang-panjang macam ni otak kita memang agak sukar untuk kita absorb maklumat tu Okey. Jadi kan apa yang patut kita lakukan ialah kita terjemahkan ke dalam bentuk lain yang mudah kita fahami. Yang mana otak kita akan lebih mudah untuk kita berfikir
Jadi di sini cara yang paling sesuai dalam konteks ini ialah kita pindahkan ke dalam bentuk jadual. Jadi dalam bentuk jadual kita akan tulis macam ni lah. Kan? Macam mana meh? Kalau tengok jadual ni, mudah faham tak? Bentuk jadual ni tak apalah cikgu, mudahlah faham. Itulah yang cikgu kata tadi. Boleh Okey cikgu, okey. Okey meh, jadual di sini jelas menunjukkan bahawa bilangan peserta yang mengikuti kursus membina perabot ialah X, manakala kursus penghawa dingin ialah Y. Okey, mari kita teruskan ke soalan yang pertama, iaitu selain X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong, tuliskan 3 ketaksamaan linear yang memenuhi semua kekangan. Okey, macam mana mari kita nak buat mari? Cikgu, kenapa cikgu dia berikan maklumat di sini selain X lebih besar daripada kosong dan Y lebih besar daripada kosong ni cikgu? Apa maksud dia cikgu Okey, di sini dia nak bagi tahu bahawa nilai X dan Y itu sentiasa positif. Kenapa X dan Y positif? Sebab X dan Y ini merujuk kepada bilangan peserta. Bila sebut bilangan peserta dia mesti positif. Betul tak? Betul lah cikgu. Takkan bilangan peserta negatif cikgu kan? Pandai pun, bijak Okey, boleh teruskan Boleh cikgu? Okey, kita tengok yang pertama ni, kekangan yang pertama iaitu jumlah peserta kedua-dua kursus tidak melebihi 80 orang. Jadi apa yang nak kita buat sekarang ialah kita nak tulis pernyataan ini ke dalam bentuk matematik ataupun ke dalam bentuk ayat matematik. Okey, secara khususnya kita katakan ke dalam bentuk ketaksamaan linear. Jadi maknanya macam mana jumlah peserta kedua-dua kursus tidak melebihi 80 orang. Jadi kita akan tulis seperti ini, iaitu X tambah Y kurang sama dengan 80. Amir boleh faham tak ketaksamaan linear ni? Faham cikgu, faham. Dulu kita dah belajar cikgu dalam siri pertama dulu. Betul? Ingat lagi Okey, kalau macam tu cuba Amir buat untuk yang kedua ni Yang kedua ialah bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus membuat perabot. Macam mana ketaksamaan dia? Bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin ni cikgu. Penghawa dingin Y, kemudian tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus membuat perabot. Perabot X cikgu. Jadi kalau 4 kali perabot maksudnya 4X lah. Jadi maknanya kat cikgu kat sini dia ada Y, dia ada 4X. Kalau dikatakan sebagai tidak melebihi ni cikgu, maksudnya dia kurang atau sama dengan lah. Jadi di sini cikgu kita akan tulis Y kurang atau sama dengan 4X cikgu. Betul tak cikgu? Uish, betul lah. Tepat sekali. Tak susah pun kata susah tadi. Yalah cikgu, macam ni okey lah cikgu. Boleh faham lagi. Bagus. Okey, kita teruskan yang ketiga pula bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin mesti melebihi bilangan peserta kursus membina perabot sekurang-kurangnya 10 orang. Amir boleh nyatakan tak? Yang ini cikgu tunjuklah cikgu. Okey, boleh baik, Amir tengok macam ni. Kan kat sini penghawa dingin kan? Penghawa dingin Y. Ingat tu. Perabot X. Dia kata penghawa dingin melebihi perabot. Bila penghawa dingin melebihi perabot, maksudnya ialah Y tolak X lah. Nampak tak? Jadi Y tolak X itu adalah lebihan bilangan penghawa dingin tu. Betul tak? Jadi dia sekurang-kurangnya 10 orang. Sekurang-kurangnya ialah lebih besar sama dengan 10. Jadi daripada situ kita akan tulis macam ni lah. Y tolak X lebih besar sama dengan 10. Macam mana? Boleh? Cikgu, maknanya kat sini cikgu kita tak boleh buat silap lah cikgu. Tanda lebih besar, lebih kecil ni cikgu kan? Tanda ketaksamaan ni. Betul. Yang itu memang perkara yang paling Amir kena ambil perhatian betul-betul. Jangan sampai silap tanda ketaksamaan ni. Nanti kesan dia besar dalam menjawab soalan-soalan yang seterusnya nanti. Macam tu cikgu Baik, kita teruskan.
Okey, kita teruskan dengan soalan B ya. Dengan menggunakan skala 1 cm kepada 10 orang peserta pada kedua-dua paksi, bina dan lorikkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, di sini dia nyatakan bahawa dengan menggunakan skala 1 cm kepada 10 orang peserta ini, di sini menunjukkan bahawa kita memerlukan kertas graf. Boleh Okey juga boleh. Okey. Jadi kita ambil kertas graf, kemudian kita lukiskan paksi X dan paksi Y dan kita tandakan pada skala seperti yang dinyatakan, iaitu 1 cm untuk 10 orang pada kedua-dua paksi. Boleh Cikgu, saya nak tanya sikit. Paksi X dan paksi Y ni, kita mesti plotkan di bahagian tepi graf ni ke cikgu? Tak boleh ke kita plotkan kawasan tengah-tengah graf ni cikgu? Dia tak perlu sebab apa tahu? Sebab nilai X dan nilai Y ni adalah nilai-nilai positif. Macam mana kita bincang tadi, nilai X dan Y ini merujuk kepada bilangan peserta. Jadi nilai X dan Y mesti positif kan? Jadi sehubungan dengan itu nilai-nilai X, Y yang negatif tidak perlu kita pertimbangkan. Disebabkan nilai X dan Y negatif tak dipertimbangkan, maka tidak perlulah kita lukiskan di tengah-tengah. Kita lukiskan di tepi ni supaya kita boleh menggunakan ruang kertas graf ini semaksimum mungkin. Betul tak? Okey cikgu. Betul juga cikgu. Okey. Macam mana boleh teruskan? Boleh cikgu. Okey seterusnya kita akan tentukan rantau yang tersaur bagi setiap ketaksamaan ini Kita mulakan dengan ketaksamaan yang pertama, iaitu X tambah Y kurang atau sama dengan 80. Baik, bagaimana caranya? Sebagai langkah pertama, kita lukiskan dulu garis lurus X tambah Y sama dengan 80. Okey, caranya ialah kita gantikan X dengan kosong, kemudian kita dapatkan nilai Y, kemudian kita gantikan Y sama dengan kosong, dan kemudian kita dapatkan nilai X. Maka daripada sini kita plotkan titik 080 pada graf ni, dan juga titik 80 kosong ada di sini, dan kita ambil pembaris, kita sambungkan dua titik ini, maka di sini dapatlah garis lurus X tambah Y sama dengan 80. Kemudian kita akan tentukan rantau dia sama ada di sebelah bawah ataupun sebelah atas dengan cara mengambil satu koordinat sama ada yang terletak di bahagian bawah ataupun bahagian atas. Di sini kita ambil koordinat 00 dan kemudian kita gantikan ke dalam ketaksamaan ini, dan kita ringkaskan. Akhirnya kita lihat di sini suatu pernyataan matematik, iaitu 0 kurang atau sama dengan 80. Dan ini merupakan satu pernyataan matematik yang benar. Oleh itu, kawasan yang tersaurnya adalah di kawasan sebelah bawah garis lurus ini. Itu untuk ketaksamaan yang pertama. Okey, boleh Boleh juga, boleh. Okey untuk yang kedua buat pula boleh? Boleh juga, try juga. Untuk yang kedua ni juga, Y kurang sama dengan 4X. Kita mulakan dengan melukis garis lurus Y sama dengan 4X juga. Kita gantikan X sama dengan 0 dan kemudian kita dapat Y sama dengan 0 juga cikgu. Kemudian cikgu di sini kita tak gantikan Y dengan 0 lah, sebab sini dah 0 dah. Di sini ambil X sama dengan 20 cikgu, dan kita dapati Y nya ialah 80. Maka daripada sini cikgu kita tandakan 00, kemudian 20, 80 cikgu, koordinatnya ada kat sini. Kemudian cikgu kita ambil pembaris, kita sambungkan dua titik ini, maka inilah cikgu garis lurus Y sama dengan 4X. Okey, bagus. Okey kemudian rantau tersaur dia yang mana Okey, untuk menentukan rantau tersaur pula cikgu, di sini ambil koordinat 30. Seterusnya cikgu, gantikan nilai X dan nilai Y ke dalam ketaksamaan ini, dan akhirnya cikgu satu pernyataan matematik dapat dilihat di sini, iaitu 0 kurang atau sama dengan 120, dan pernyataan matematik ini adalah pernyataan matematik yang benar cikgu. Oleh itu cikgu, kawasan yang tersaurnya adalah kawasan di sebelah bawah garis lurus ni. Okey bagus. Okey. Baik seterusnya untuk yang ketiga ya. Yang ketiga seperti mana kita bincangkan sebelum ni lah. Sama saja dia mengulangi perkara yang sama saja. Okey, kita gantikan X dengan 0, dapat Y 10, kemudian gantikan X, cikgu gantikan X di sini 50, dapat Y 60 ya.
Okey. Kemudian kita plotkan titik-titiknya dan kita sambungkan, ambil pembaris dan kita sambungkan, dan itulah dia garis lurus y tolak x sama dengan 10. Kemudian di sini untuk menentukan rantau yang tersaur, cikgu ambil koordinat 30 kosong ya. 30 kosong ada di sebelah bawah ni. Okey, kemudian kita gantikan ke dalam ketak samaan. Kita dapati negatif 30 lebih besar sama dengan 10. Ini adalah suatu pernyataan matematik yang palsu iaitu negatif 30 lebih besar daripada 10, tak munasabah Okey, ini pernyataan palsu. Kalau pernyataan palsu, maka kawasan yang sebelah bawah bukan kawasan yang tersaur dia. Jadi kawasan yang tersaur ialah kawasan yang sebelah atas. Macam mana boleh? Boleh juga boleh. Okey seterusnya kita akan menentukan rantau R yang memenuhi semua kekangan ini cuba tengok pada graf ni. Okey, rasa di mana kawasan dia? Rasa di tengah-tengah ni lah cikgu. Ya ke? Okey, cuba kita tengok Yes, okey. Inilah dia rantau R yang memenuhi semua kekangan ini kita labelkan di situ sebagai R Okey. Macam mana boleh Boleh juga boleh. Okey cikgu nak tanya setakat perbincangan kita setakat ini Amir faham tak? Okey cikgu, Amir faham cikgu. Apabila masalah ini cikgu dah pindahkan ke dalam bentuk matematik ni cikgu, dalam konteks matematik ni, bila nampak X, nampak Y ni jadi lebih mudah sikit lah dibandingkan dengan ayat yang panjang-panjang tadi. Okey, bagus. Okey, yang kedua cikgu nak tanya Amir, masalah ni Amir dah nampak lebih mudah ke makin susah ke? Dia lebih mudah lah cikgu kalau banding tadi. Nampak Okey Okey setakat tu Okey cikgu. Tapi ni cikgu, Amir masih ragu-ragu lah cikgu, tak berfaham lah. Apa sebenarnya cikgu maksud rantau berlorek ni cikgu Kenapa kita mesti lorekkan kat sini cikgu Mesti ada maksud tertentu kan cikgu kan? Okey, dia macam ni rantau berlorek ni dia sebenarnya suatu kawasan yang mentakrifkan ketiga ketaksamaan ini. Maksudnya di sini nilai-nilai X dan nilai-nilai Y yang sah, yang tertakrif hanyalah nilai-nilai X dan Y yang terletak di dalam kawasan berlorek sahaja. Nilai-nilai X dan Y yang terletak di luar kawasan yang berlorek ni adalah nilai-nilai yang tak sah, nilai-nilai yang tak tertakrif. Faham tak? Okey, erti kata lain kawasan berlorek ini dia merupakan suatu terjemahan kepada keseluruhan masalah yang kita sedang bincangkan ni tadi. Nampak tak? Jadi maknanya penyelesaian selepas ini akan merujuk kepada rantau yang berlorek ini. Macam itulah. Boleh faham? Okey cikgu. Dapatlah gambaran tu. Okey, tak apa. Nanti Amir akan lebih faham bila kita bincangkan soalan-soalan yang seterusnya. Okey cikgu. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Okey, dengan menggunakan graf DB, cari yang pertama julat bagi bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin jika bilangan peserta bagi kursus membina perabot ialah 20 orang. Okey, jadi di sini kita tahu bahawa peserta penghawa dingin ialah Y dan perabot ialah X. Jadi maknanya kat sini nilai X-nya adalah 20. Okey, jadi kita gunakan graf kita caranya ialah kita lukiskan suatu garis lurus X sama dengan 20. Ni garisan dia. Okey, daripada sini apa yang dapat Amir lihat graf garis lurus ini dia akan merentasi rantau yang berlorek. Dia mula-mula dia merentasi dimula di sini dan berakhir di sini jadi hanya kawasan yang merentas kawasan berlorek ini saja yang tertakrif. Okey, baik. Di sini contohnya kalau Amir ditanyalah apakah nilai Y minimum apabila X 20, maka caranya tempat di mana permulaan kita mula memintas ni kan, Amir unjurkan ke sebelah kiri. Maka didapati di sini nilai Y-nya adalah 30. Maksudnya di situ nilai minimum bagi Y ialah 30 apabila X sama dengan 20. Dalam konteks masalah ini kita akan kata macam ni lah. Bilangan peserta kursus membaiki penghawa dingin minimum
ialah 30 orang kita boleh ambil. Jika bilangan peserta perabot ialah 20 orang. Itu dalam konteks masalah tu. Boleh? Oh, okey cikgu. Oh cikgu, jadi maknanya cikgu, di sini kita boleh tentukan nilai maksimum dia lah. Betul. Bagus pun. Okey, kalau macam tu Meh, kalau ditanya nilai maksimum dia apa Meh? Kalau nilai maksimum cikgu, maknanya cikgu kita kena unjurkan di kawasan yang hujung sekali ni cikgu kan? Jadi maknanya cikgu dapat 60 lah. Yes, okey, bagus. Tapi Meh, kenapa Meh tak ambil 70 ataupun 80 Meh? Tak boleh lah cikgu. Sebab apa? Sebab 70-80 ni tak termasuk dalam kawasan rantau belurik ni cikgu. Maksudnya dia tak tertakrif. Bagus. Macam tu lah, dah faham dah maksud rantau belurik tu. Okey. Baik, kita rujuk balik kepada soalan ni. Dia kata apa? Cari julat. Julat bagi peserta kursus penghaur dingin. Maksudnya julat nilai Y lah. Jadi nilai Y ni kita boleh masukkan peserta sebanyak 30, 40, 50 dan berapa bilangan pun tak apalah, asalkan terletak antara 30 hingga 60. Jika bilangan perabot ni ada 20 orang. Nampak tak? Jadi maksudnya kat sini julatnya ialah antara 30 hingga 60. Jadi macam mana cara kita nak tulis? Cara nak tulisnya ialah julat nilai Y ialah Y kurang atau sama dengan 60 dan juga lebih atau sama dengan 30. Inilah cara menulis julat dia. Boleh Meh? Okey cikgu, boleh cikgu. Macam tu cikgu tak susah sangat cikgu. Memang tak susah pun bila dah faham betul tak? Betul cikgu, betul. Okey Meh, seterusnya untuk soalan C yang kedua kita diminta untuk mencari jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran mingguan bagi kursus membuat perabot dan kursus membaiki penghaur dingin masing-masing ialah RM60 dan RM70. Okey, seperti mana Meh yang kita bincangkan tadi untuk soalan ataupun masalah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang panjang seperti ini, kita permudahkan terlebih dahulu dengan cara menukarkannya ke dalam bentuk jadual. Okey, jadual di sini jelas menunjukkan bilangan dan juga yuran bagi setiap kursus yang diberikan Okey. Di sini Meh untuk menentukan jumlah yuran maksimum, okey, kita perlukan apa yang dikenali sebagai fungsi objektif Okey, fungsi objektif ni Meh ditulis sebagai K sama dengan 60X tambah 70Y. Di mana K ini merujuk kepada kos. Dalam konteks ini K itu adalah jumlah yuran Okey Meh, kita teruskan penyelesaian kita Meh. Bahagian ini Amir fahamkan betul-betul dan dengar betul-betul apa yang cikgu nak sampaikan di sini. Okey, kalau soalan ini Amir kata susah kan? Dia susah tang ni saja. Okey, tapi Amir dengar betul-betul lah. Boleh Okey juga, okey. Okey Meh, di sini apa yang nak kita lakukan ialah kita nak lukiskan garis lurus K sama dengan 60X tambah 70Y ni. Tapi Meh, oleh kerana di sini kita gunakan K dan nilai K itu kita tak tahu, okey, oleh itu garis lurus itu tak dapatlah kita lukiskan sebab dia melibatkan K, X dan juga Y. Jadi Meh, kita kena tentukan nilai K ini. Okey Meh, nilai K ini kita boleh gantikan dengan nilai sebarangan. Walaupun dia nilai sebarangan Meh, tetapi kita kena bijak memilih sesuai dengan konteks situasi ini. Jadi dalam konteks ini Meh, nilai K yang cikgu pilih ialah 600. Macam mana boleh Meh? Okey cikgu, okey. Memanglah kamu kata okey Meh, tapi muka kamu tu tak nampak okey pun. Macam ragu-ragu je Betul cikgu, betul. Memang kami ragu-ragu cikgu. Macam mana dapat 600 ni? Dia macam ni Meh, nilai K ni nilai sebarangan. Tapi cikgu pilih kat sini ialah 600. Kenapa? Cikgu nak sesuaikan dalam konteks situasi ini. Mungkin Amir tak nampak lagi lah di mana letaknya kesesuaian nilai K itu dalam konteks situasi ni kan, betul tak? Betul cikgu, betul. Okey, tak apa. Amir tengok langkah seterusnya. Okey, dengan mengambil nilai K 600 ni Meh, cikgu boleh tulis fungsi objektif ini sebagai 600 sama dengan 60X tambah 70Y.
Maka daripada sini apabila cikgu gantikan Y sama dengan 0, maka cikgu akan dapat X sama dengan 10. Okey, dan kemudian jika cikgu gantikan X sama dengan 0, cikgu akan dapat Y sama dengan 8.57. Maka daripada sini cikgu pun plotkanlah koordinat dia, iaitu X10, Y0, dan seterusnya X sama dengan 0, Y sama dengan 8.57 ada di sini. Okey, kemudian daripada sini cikgu sambungkan kedua-dua titik ini untuk membentuk suatu garis lurus. Inilah garis lurus untuk fungsi objektif ni. Faham tak? Okey cikgu. Tapi kalau ambil 500 boleh tak cikgu? Boleh. Ambil cubalah buat. Nanti Amir akan juga dapat garis lurus seperti ini, tapi garis lurus Amir tak ada di sinilah, ada di tempat lain, tetapi keceronan dia sama. Garis lurus tu akan selari dengan garis lurus yang cikgu lukiskan ni. Okey cikgu. Jadi maknanya cikgu kena bijak memilih nilai K ni lah cikgu kan? Betul Amir. Nak belajar admaths ni memanglah kena bijak Macam mana, okey Okey lah cikgu. Tak apa men, janganlah tunjuk muka tak confident tu. Nanti dah buat latihan-latihan nanti Amir akan lebih faham lah. Janganlah risau Okey cikgu. Okey seterusnya apa yang kita nak cari tadi ialah jumlah yuran maksimum Arti kata lain, kita nak dapatkan nilai K maksimum jadi macam mana cara dia? Cara dia macam ni Okey, Amir ambil pembaris, kemudian Amir letakkan pembaris itu supaya betul-betul selari dengan garis lurus fungsi objektif ini. Okey kemudian Amir tolak pembaris ni perlahan-lahan tolak ke atas sampailah dia berjumpa dengan suatu titik yang paling jauh yang terletak di dalam rantau berlorek R ini. Okey, jadi animasinya seperti inilah. Kita tolak. Okey, sampailah di peringkat ini. Ini adalah titik yang paling jauh yang terletak di dalam kawasan berlorek ini. Okey, maka koordinat inilah yang kita mahukan. Apa dia koordinat titik ni? Iaitu 1664. Yang inilah yang kita cari. Kemudian kita ambil koordinat ini 1664 ni, kita gantikan ke dalam fungsi objektif ini, iaitu gantikan X dengan 16 dan Y dengan 64. Maka di situ kita selesaikan akhirnya. Maka inilah nilai K maksimum iaitu 5440. Jadi dalam konteks masalah ini jumlah yuran maksimum ialah RM5,440 Malaysia. Macam itulah. Boleh Okey cikgu. Cikgu, maknanya kalaulah kita nak dapatkan K minimum cikgu, iaitu yuran minimum. Jadi maknanya cikgu kita akan gantikan dengan koordinat yang paling bawah ni cikgu bagus. Yes. Betul tepat sekali. Bijak pun kamu berfikir nampak Okey cikgu, faham. Macam tu lah aplikasi pengatur cara linear ni boleh. Okey cikgu, okey. Tak susah sangat pun cikgu Itulah bila dah faham kan. Sementara nak faham tu yang susah bila dah faham senang kan. Betul tak? Betul cikgu, betul. Jadi apa lagi lepas ni Amir buat latihan je lah Okey cikgu, okey. Baik. Okey untuk slide yang terakhir ni kita buat satu kesimpulan Okey, berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan pengaturcaraan linear. Okey, yang pertama, kita fahami masalah dengan menterjemahkannya ke dalam bentuk yang lebih mudah iaitu dalam bentuk jadual, gambar rajah, graf dan sebagainya. Macam mana kita buat tadilah. Okey. Langkah yang kedua, kita wakilkan semua kekangan bagi suatu situasi dalam bentuk ketaksamaan. Ini adalah ketaksamaan-ketaksamaannya. Dan yang ketiga, kita lukiskan graf bagi setiap ketaksamaan dan lorekkan rantau yang tersaur. Yang ini kita lakukan tadi. Okey, maka daripada graf ini, daripada rantau yang tersaur ini, kita akan mendapatkan jawapan
kepada soalan yang diberikan berdasarkan kepada graf yang dilukiskan. Macam mana Meh? Boleh? Oh, senanglah pula cikgu Tu. Janganlah mudah sangat nak kata susah-susah Belum belajar dah kata susah Okey Meh, seterusnya di sini di sini ada satu tips iaitu nilai optimum, iaitu nilai minimum atau nilai maksimum diperolehi dengan menggantikan titik minimum atau titik maksimum ke dalam fungsi objektif. K sama dengan AX tambah BY. Macam mana boleh? Okey cikgu, boleh cikgu. Dah confident Lebih confident lah cikgu banding mula tadi. Okey Meh, ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa dah cikgu. Kalau tak ada apa-apa Meh, sampai di sini saja pelajaran kita untuk aplikasi pengatur caraan linear ni, sekaligus menamatkan pembelajaran kita tentang bab 7 pengatur caraan linear. Okey, jadi nanti kita akan teruskan pembelajaran kita untuk siri yang berikutnya untuk bab yang ke-8, iaitu bab yang terakhir. Dah nak habis belajar dah Meh kan? Betul cikgu. SPM pun nak dekat dah. Ni yang risau ni. Risau pula orang, seronok Meh. Wish, tak lah cikgu. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik Meh. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.